Dan bahagi yang ketiga, yakni bahagian yang ketiga, golongan yang ketiga yang juga terlibat dengan tipu daya ni, iaitu as-sufiyatu wal mutasawwifah. Sufiyah yakni ahli tasawuf, orang yang mempraktiskan dan menghayati tasawuf. Mutasawwifah, orang yang baru-baru nak dekat, nak belajar tentang ilmu tasawuf ni. Orang tengah mengaji, tengah belajar, dipanggil mutasawwifah. Ataupun orang yang sedang mengkaji, orang yang sedang mempelajarinya, yakni orang yang sufi, yakni orang yang mempraktiskan lah, orang yang mengamalkan, orang yang melaksanakan, orang yang menghayati tasawuf. Tapi yang bagaimana ni? Sufi yang macam mana? Yang dikatakan sebagai tertipu juga ni. Dan orang yang baru belajar ilmu tasawuf, iaitu mutasawwifah tadi tu, dia baru-baru nak tahu, nak faham tentang ilmu tasawuf ni. Dia sedang mengkaji, sedang mempelajari, dinamakan mutasawwifah. Baik. Bermula orang sufi yang terpedaya itu, yakni ahli tasawuf ni, orang yang menghayati tasawuf, yang mempraktiskan tasawuf ni, yakni ahli sufi ni yang terpedaya tu, yang bagaimana? Iaitu orang yang redha dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi, yakni ia melaksanakan tasawuf dari aspek zahir saja. Antaranya aspek berpakaian. Ia tengok ahli tasawuf pakai gitu, ia pakai gitu. Sedangkan yang dia tiru itu hanya aspek zahir luaran saja. Kalau zaman-zaman dulu tu, ahli tasawuf dia suka pakaian, zaman-zaman awal dulu, trend masa tu trend mereka ni suka pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak teruruh, pakaian buruk, lusuh zaman tu. Satu ketika ada macam tu. Ada zaman-zaman tertentu pula, trend lain pula, mungkin hak jenis pakai serban besar pula, jadi pakai jubah lah, itulah mungkin trend gitu juga. Jadi berbagai-bagai keadaan, itu menurut zaman lah, menurut keadaan. Jadi yang dikatakan tertipu ni, iaitu orang yang menghayati tasawuf dari aspek zahir itu saja. Dia tiru gaya berpakaian seperti itu. Pada zahir juga, dia hanya menghayati dari aspek zahir. Dia tengok ahli tasawuf berpakaian zuhud, pakaian murahan, pakaian jenis tak ada nilai sangat, cari situ cari sini, dia pakai gitu atas. Tapi secara zahir saja. Atau beradab ia seperti adab orang yang sufi, yakni beradab dengan erti berkelakuan dan beramal dia seperti kelakuan ahli sufi, tapi hanya semata-mata dari aspek zahir, dari segi pengamalannya, dari segi gerak-geri dan sebagainya, dia tiru ahli tasawuf, tapi dia tiru dari aspek zahir saja. Pada zahir juga, padahal jahil ia akan ilmu tarekat yang batin. Tetapi dia tak tahu pun tentang ilmu tasawuf yang disebut sebagai tarekat yang batin ni, yang membetulkan bahagian dalam ni, itu dia tak ambil hal. Dia hanya mempraktiskan tasawuf dari aspek zahir, dari aspek pakaiannya, dari aspek tingkah laku dan adabnya, zahir saja, perwatakan zahir, ataupun dari segi pengajian kitabnya saja dan sebagainya itu. Tapi aspek batin, aspek penghayatan batin, dia tak ambil hal, dia tak mengaji, dia tak tahu, dia tak belajar pun tentang perkara itu. Ini kata Syekh ni adalah termasuk dalam kelompok ahli tasawuf yang tertipu, kerana hanya meniru dan melaksanakan tasawuf dari aspek luaran zahir saja, tapi mengabaikan aspek-aspek batin yang lebih penting lagi. Akan ilmu tarekat yang batin, yakni ilmu-ilmu untuk bersih bahagian dalam tu, nak supaya nak buang lupa hati supaya menjadi ingat,
nak buang keraguan-keraguan supaya menjadi yakin, nak buang sifat-sifat yang buruk supaya manusia ada sifat-sifat yang baik. Tu hak bahagian gerak dalam tu, hak itu tidak mengaji macam mana nak laksanakan itu. Tapi dia hanya mempraktiskan bahagian zahir dari aspek pakaiannya, dari aspek kelakuan dan sebagainya. Hak bahagian luar saja. Ini kata Syekh adalah ehwal atau keadaan tertipu bagi ahli sufi.